Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dalam agenda Awani. Saban malam kita berbicara berkaitan dengan isu semasa dan malam ini kita akan terus membincangkan tentang trend iklim dunia termasuk apa yang akan berlaku di negara kita. Menurut Met Malaysia, bahawa di pertengahan November dan hingga ke bulan Disember 2022 ini akan dijangkakan hujan lebat berterusan dan yang akan memberikan banjir besar pada penghujung bulan berkenaan. Cuaca yang dialami dijangka memberi impak lebih signifikan kepada monsun timur laut yang aktif pada tempoh ini, di mana risiko berlaku hujan lebat berterusan dan banjir berskala besar adalah tinggi. Ditambah lagi oleh Met Malaysia, fenomena La Nina misalnya masih berterusan dan dijangka sehingga awal tahun hadapan menyebabkan peningkatan taburan hujan, dan ditambah juga sepanjang Oktober akan datang ini risiko bencana cuaca akan membabitkan fenomena hujan ribut petir yang berpotensi menghasilkan angin kencang, hujan lebat dan banjir kilat dalam tempoh yang singkat dan berskala kecil. Jadi itulah yang dijangkakan dari data-data yang dikumpulkan oleh Met Malaysia, dan begitu juga apa yang sudah kita lalui pada penghujung tahun 2021. Walaupun Met Malaysia menyekakan hujan dan juga banjir akan berlaku di negara kita, terutamanya di kawasan yang seringkali dilanda bah, iaitu di pantai timur, tetapi hujan yang berskala tinggi atau intensiti yang lebih tinggi berlaku di pantai barat, terutamanya di kawasan Lembah Kelang, menyebabkan kawasan di Selangor, wilayah Persekutuan dan sebahagian dari Negeri Sembilan, begitu juga di Pahang dan juga Perak mengalami banjir besar yang mengakibatkan berbilion ringgit infrastruktur dan juga kemusnahan yang dilanda ataupun yang dialami oleh negara. Jadi untuk melihat perkara ini dan apakah kesiapsiagaan yang perlu kita lakukan dan data-data cuaca klimatologi yang perlu kita guna pakai, kerana perubahan iklim ini ataupun climate change ini bukan perkara baru. Hampir 2 dekad dunia sudah pun memberi amaran, termasuk apa yang berlaku dalam perjanjian Paris dan juga di Rio, bahawa peningkatan suhu dunia akan menyebabkan paras area laut akan meningkat dan juga pelindungan gas rumah hijau akan menipis. Jadi itu yang akan kita lihat, adakah pelan perubahan cuaca ataupun climate change yang sudah pun ada sebenarnya di negara kita sejak 2009 sudah pun ditambah baik ataupun disampaikan semaksimal mungkin ke peringkat akar umbi, kerana ia bukan perkara omongan kosong ataupun mimpi biasa, tetapi ia sudah pun berlaku di negara kita dari aspek cuaca, dari aspek guna tanah, dari aspek food security dan seumpama. Jadi Profesor Datuk Dr. Mazlin Mokhtar, Timbalan Ketua Penyelidikan Jaringan Penyelesaian Pembangunan Lestari ataupun SDSN Asia yang berpusat di Sunway University ataupun Sustainable Development Solution Network Asia di Sunway University sudah pun bersedia. Assalamualaikum Prof. Mazlin, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nazri, terima kasih jemput saya. Saya khabar baik, alhamdulillah. Ya, Prof. Ini bukan perkara baru yang kita bincangkan, dan sebelum ini Prof di Lestari UKM juga beberapa tahun lalu kita seringkali undang Prof dan mendapatkan reaksi Prof berkaitan dengan climate change dan perubahan iklim. Dan apakah negara, terutamanya Malaysia ini, kalau kita zoom untuk Malaysia, sudah pun bersiap sedia secara dari semua aspek untuk berhadapan dengan climate change? Dan apa reaksi Prof berkaitan dengan ramalan Met Malaysia bahawa hujung tahun ini, dalam masa 1 bulan, 2 bulan ini, kita akan berhadapan dengan banjir besar jika ikut data-data klimatologi dan juga angka-angka yang sudah pun dicerap oleh Met Malaysia. Reaksi Prof tentang hal ini? Ya, terima kasih Haji Nazri Kahar dan para penonton Astro Awani. Ya, dari segi aspek kesiapsiagaan di pihak kita di negara Malaysia ini, syukur alhamdulillah, agensi kerajaan, terutama agensi seperti Jabatan Meteorological Malaysia, Met Malaysia, telah dilengkapi dengan alat-alat teknologi yang agak canggih yang boleh mengesan dan meramalkan apa keadaan yang akan kita hadapi
dalam masa beberapa bulan di hadapan. Sudah tentu dalam episod yang terdahulu terdapat perbincangan daripada pakar-pakar saintis perubahan iklim, termasuk pakar-pakar daripada beberapa universiti kita yang terlibat sama dengan IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change di peringkat dunia. Tapi cabarannya, ramalan di peringkat dunia itu dibawa ke rantau kita, Asia Tenggara, dan seterusnya ke negara kita, Malaysia. Dan ramalan yang berasaskan data dan maklumat saintifik ini memang bagus dan telah dapat dimanfaatkan dan disokong dengan teknologi yang ada di agensi negara kita seperti MAD Malaysia. Sebab itu, MAD Malaysia telah baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada kita semua, iaitu satu amaran supaya bersiap sedia pada mulai pertengahan September ini, ujung minggu ini. InsyaAllah akan mula kita merasakan kesan-kesan monsun timur laut itu akan berlaku. Dan dijangka kejadian banjir yang agak besar akan berlaku mulai daripada bulan November sehingga Mac tahun hadapan. Dan mengikut ramalan MAD Malaysia dari segi siap siaga ini, kalau di Kelantan, Terengganu dan Pahang tu akan mula merasa hujan lebat daripada monsun timur laut mulai November hingga Disember, dan di Johor, Sarawak dan Sabah Disember dan Januari. Namun kesan-kesan ini akan berpanjangan dijangkakan sehingga Mac tahun hadapan. Jadi ini semua seperti yang disebutkan oleh Haji Nazri tadi, memang merupakan juga kesan akibat perubahan iklim, akibat aktiviti manusia antropogenik yang menghasilkan greenhouse gases. Apakah kita semua bersalah? Jawabnya ya. Jawabnya ya. Dan apakah negara-negara di dunia bersiap sedia? Jawabnya ya, sepenuhnya tidak. Tapi secara beransur-ansur. Tapi mengikut data terkini, kita masih lagi semua peringkat warga dunia ini bersalah kerana kalau boleh dari segi pemanasan global, kita nak cuba hadkan kepada 1.5 darjah sentigrad. Tapi mengikut kadar pembangunan dan aktiviti yang ada pada hari ini, kenyataan daripada peringkat IPCC menyatakan tidak. Buat masa ini, kalau business as usual, kita bertindak seperti biasa saja, tak ada langkah-langkah untuk mengurangkan emisi karbon dioksida dan sebagainya, kita sebenarnya masih melampaui 2.5 darjah sentigrad. Dan dari segi keperluan kita untuk memenuhi kehendak kita manusia ni dalam kehidupan seharian, kita memerlukan lebih daripada sumber asli, lebih daripada satu planet bumi. Bayangkanlah. Jadi kita semua harus bersiap siaga dengan lebih baik dan cuba ubah fikiran dan tindak tanduk kita supaya dapat kurangkan impak perubahan iklim yang akhirnya juga akan menyebabkan kesan monsun, kesan hujan, kesan banjir yang lebih besar pada kita semua. Prof, betul. Kita tidak boleh menyalahkan 100% dengan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Faktor manusia juga penyumbang utama apa yang kita hadapi pada ketika ini. Jadi dengan amaran dan juga ramalan dari data sains dan juga perkara yang dicerap oleh MAD Malaysia untuk kita bersiap siaga dari sekarang, adakah dari pemantauan Prof, dari pengalaman Prof selama ini dan kajian-kajian bersama rakan-rakan, adakah dari aspek sistem amaran kita ini berkesan ataupun pada pandangan Prof kita perlu lebih aktif lagi, kerana kita boleh cakap banjir akan berlaku, bah akan berlaku, tetapi apabila tibanya musim hujan itu sekali lagi kita lihat kemusnahan maksimum. Ada kawasan di Selangor hari itu ada korban nyawa, kawasan yang dah kena bah, kena kepala air, kena 2-3 kali kalau di Iboy, di Baling baru-baru ini. Jadi apa yang kita perlu lakukan, Prof? Itulah dia. Dari segi kita penduduk negara-negara yang sedang membangun, kita mesti terus membangun. Dan bila kita para penyelidik dan pencipta alam sekitar dan sebagainya bersuara itu, bukan kita anti pembangunan, tidak. Tetapi kita harus membangun dengan berhemah dan berhati-hati. Jadi kadang-kadang walau bagaimana kita membangun dengan penuh hati-hati pun, masih akan berlaku bencana
yang mungkin di luar dugaan kita. Skalanya lebih daripada apa yang kita jangkakan. Jadi kalau menurut pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, banyak entiti di bawah United Nations ini yang menggunakan istilah DRR, Disaster Risk Reduction. Dan inilah pengurusan mengurangkan risiko bencana itu. Tapi syukur Alhamdulillah, kemarin kalau tak silap, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mempengerusikan satu jawatan kuasa pengurusan bencana pusat di peringkat kebangsaan, yang mana turut dihadiri oleh semua Menteri Besar dan Ketua Menteri negeri-negeri di Malaysia, juga Ketua Setiausaha Negara, Setiausaha Kerajaan Negeri. Jadi cara Malaysia bertindak, syukur Alhamdulillah, Perdana Menteri dan jentera pihak kerajaan telah menyusun atur. Sebab kita juga telah mempelajari daripada kesan bencana, terutama kita ni di Malaysia, bencana banjir. Terutama banjir kilat, termasuklah banjir kilat. Kalau banjir monsun ni kita biasa dapat buat agakan dan ramalan yang agak tepat. Kadang-kadang banjir kilat disebabkan oleh impak perubahan iklim itu. Walau apa pun, negara kita ingin mempelajari daripada kelemahan yang lepas. Jadi pada kali ini, syukur Alhamdulillah, Perdana Menteri dah adakan satu mesyuarat peringkat negara. Dan bila bergerak untuk bersiap siaga di peringkat negeri, itu akan diserahkan kepada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Yang ini sudah tentu diketuai oleh pihak Menteri Besar, khususnya di bawah bidang kuasa Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan turun ke bawah, persediaan kita perlu dilakukan pula di peringkat daerah. Dan ini dipengerusikan oleh semua pegawai-pegawai daerah, DODO, District Officer. Lebih kurang ada 171 daerah di negara kita. Jadi di situ ini dinamakan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Sebab itulah nampak gaya dari segi framework atau rangka kerja nampak tersusun. Jadi di sini, bila kita bergerak, sudah tentu yang paling penting ialah di peringkat daerah, di peringkat kita, lokaliti di mana kejadian bencana banjir berlaku. Dan ini sudah tentu tahap berlakunya banjir itu, kesannya itu berbeza-beza. Jadi kalau kita memerhatikan kejadian banjir kilat di Selangor, di Shah Alam, Taman Sri Muda dan sebagainya, sama-samalah kita bantu pegawai-pegawai daerah kita, pegawai kerajaan kita, para penyelamat, pasukan-pasukan penyelamat dan sebagainya, dan badan sukarela, NGO dan sebagainya. Sama-sama kita merancang daripada sekarang ni untuk menghadapi monsun timur laut. Mengapa tidak kita gunakan worst case scenario, senario-senario yang amat dahsyat supaya kita bersiap siaga dengan lebih baik. Jadi Perdana Menteri telah memberi arahan kepada semua menteri besar dan semua pegawai-pegawai daerah, mulakanlah persediaan seawal yang mungkin. Dan kita dah dengar tadi, Met Malaysia ramalkan peralihan dan berlakunya kesan ini akan bermula pertengahan September, hujung minggu ni. Ya. Jadi cepatlah kita gerakkan persediaan itu. Langkah kerja dah bagus dah, Haji Nazri. Betul. Prof, kalau dari aspek amaran dan juga ramalan itu dah cantik dah. Dan boleh diguna semua pihak yang berkaitan, sama ada agensi kerajaan, agensi pusat, negeri dan juga NGO, termasuk juga ketua-ketua komuniti. Kerana adaptasi pengurusan risiko bencana ini sudah pun kita tahu sudah sampai berada di komuniti dan sudah dilatih oleh pihak NADMA, APMM, termasuk NGO seperti Mercy Malaysia dan ramai lagi termasuk pakar-pakar seperti Prof. Tetapi ia tidak akan berguna tanpa ada tindakan yang serius. Pandangan Prof. Betul, memang. Itu yang ingin kita galakkan di sini. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan para menteri besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri telah menyatakan mengenai rangka kerja itu, namun mempelajari daripada sebelum ini, bila berlaku banjir, rakyat Malaysia akan cepat-cepat keluar memberi bantuan selepas berlaku banjir. Berebut-rebut
menerma itu dan ini. Berebut-rebut pergi membersihkan rumah mangsa-mangsa dan sebagainya. Tetapi eloklah kita mempertingkatkan tahap volunteerism kita, sukarelawan kita itu, kalau boleh di peringkat bersiap siaga ini. Menyediakan diri kita, komuniti kita, supaya lebih terancang dan tersusun. Jadi di sini ingin saya sarankan, kalau kita lihat hampir ke semua universiti di Malaysia, sama ada universiti awam maupun universiti swasta dan juga pertubuhan NGO, sukarelawan dan sebagainya, biasanya sibuk bila dah berlaku banjir. Tapi kali ini, mengapa tidak kita cepat-cepat menghubungi pegawai daerah di daerah kita, cepat-cepat menawarkan khidmat kita untuk bersiap siaga bersama komuniti. Dan untuk tujuan ini kita gembiralah NADMA telah adakan mengikut kenyataannya Amat Berhormat Perdana Menteri selepas bermesyuarat kemarin, dah ada 155 program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti. Community-based disaster risk management. Ini bagus. Dan ini melibatkan 12,500 peserta. Terdiri daripada ketua-ketua komuniti, belia dan NGO. Jadi di sinilah, kalau ada lagi para sukarelawan ingin memberi bentuk bantuan, jangan tunggu selepas banjir. Bersiap sedia dan sama-sama bekerja dengan komuniti dan kumpulan penduduk di tempat masing-masing. Fikirkan senario, the worst senario. Sebab kita dengar dulu di Taman Sri Muda terutama satu contoh, pertolongan dan bantuan itu lambat sampai. Jadi di sinilah kalau boleh kita nak hindarkan perkara itu berulang, macam Haji Nazri sebut tadi, kita nak hindarkan kehilangan nyawa dan minimumkan kerosakan harta benda. Satu lagi Haji Nazri, bila kita dah tahu keadaan monsun, hujan lebat, banjir nak berlaku, kita dah boleh buat perancangan yang awal. Selamatkan dokumen-dokumen penting. Bahan-bahan berharga kalau dapat dialihkan kedudukan tempatnya berada di tempat yang lebih tinggi dan selamat, bagus. Saya dapat bayangkan kalau mereka yang mempunyai sumber keuangan sudah tentu boleh fikirkan. Mungkin boleh tambah. Ialah kalau rumah kita tu berada di kawasan berisiko banjir, kebarangkaliannya tinggi dan tak boleh pindah tempat lain, kena fikirkanlah mungkin kalau ada duit sikit, tambah satu tingkat lebih tinggi dan bahan yang berharga letak di tingkat paling atas dan sebagainya. Kalau tak mampu, bermula daripada sekarang buat perancangan. Alihkan barang-barang berharga itu di tempat-tempat yang selamat. Di rumah-rumah saudara mara misalnya yang berada di tempat-tempat yang selamat. Misalnya, kalau masih juga tak mampu, fikirkanlah, alihkanlah. Kalau musim hujan ni dan kita bekerja pula di kawasan berisiko banjir, jangan pandu kereta lah. Fikirkan cara modus operandi pengangkutan yang berbeza. Betul. Naiklah public transport atau cara-cara yang lebih selamat. Menarik, Prof. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara yang rentan dengan bencana, sama ada gunung berapi, taifun, hurricane dan juga seperti gempa bumi dan termasuk tsunami dan sebagainya, mereka memang ada satu silibus untuk semua lapisan masyarakat sampai ke tahap pendidikan sekolah juga mengajar mereka kalau berlaku tsunami, kalau berlaku gempa bumi, apa perlu buat. Guru-guru perlu letak anak-anak murid ni kat mana? Perlu duduk bawah meja ke atau ada bilik khas bawah tanah ke dan sebagainya. Itu yang kita lihat di Jepun, di Korea, termasuk di China baru-baru ini. Tetapi adakah sudah sampai masanya juga selain daripada pendekatan risiko bencana berasaskan komuniti itu diterapkan kepada ketua-ketua komuniti, tok imam, tok kampung ataupun NGO tempatan, mengapa tidak di peringkat nasional ini kita fikirkan sudah sampai masanya dengan perubahan cuaca, pemanasan global, kita tidak tahu mungkin risiko-risiko yang lebih besar akan dihadapi oleh negara pada masa akan datang. Jadi adakah wajar sistem amaran awal seperti siren misalnya di kawasan tertentu? Anak-anak kita juga diajar di sekolah. Kalau mak bapak mereka dah sedar, tetapi mengapa tidak anak-anak juga? Mereka, kerana sekolah pula jadi tempat penempatan sementara, kerana kita tidak ada bajet untuk buat penempatan sementara yang lebih selesa, tetapi menggunakan asrama sekolah, bilik kelas darjah dan sebagainya. Apa dengan Prof tentang itu? Betul Haji Nazri. Maknanya kegunaan siren perlu kita mantapkan lagi, dan peringatan yang Pak Berhormat Perdana Menteri ialah bila guna siren ni,
pastikan bunyi siren untuk amaran banjir itu Berfungsi. berbeza daripada siren ambulan, kereta polis dan sebagainya. Ya. Ya betul Haji Nazri. Maknanya kita perlu mantapkan sistem amaran awal, penggunaan siren, pendidikan, koordinasi, kerjasama antara sukarelawan, pihak penyelamat dan sebagainya. Dan yang paling bagus untuk kita menggerakkan ini, kita tak perlu tunggu semua arahan daripada Putrajaya atau Kuala Lumpur semata-mata. Jangan tunggu. Kita bergerak di peringkat daerah. Dan di sinilah saya nak galakkan bijak pandai, pensyarah-pensyarah, penyelidik dan para pelajar terutama universiti-universiti tempatan. Kalau kita perhatikan, di setiap negeri dah ada satu atau lebih dua atau lebih universiti di situ, ataupun college university, politeknik, college community dan sebagainya. Keluarlah dan berinteraksi bersama pegawai daerah masing-masing, pihak berkuasa tempatan masing-masing, dan juga jemput sukarelawan daripada pihak swasta, NGO dan sebagainya, rancang kerja kita daripada awal ini. Termasuk seperti Haji Nazri sebut tadi, dari segi aspek pendidikan dan membangunkan keupayaan kita. Sebab di setiap lokaliti atau tempatan atau tempat kita tinggal itu atau tempat bekerja atau belajar itu mempunyai tahap atau darjah kesengsaraan yang berbeza-beza. Bila kita menghadapi tekanan kesan hujan lebat, perubahan iklim, banjir dan sebagainya. Jadi kita perlu belajar di sini. Hari ini mungkin tempat kita ada banjir. Perubahan iklim puluh tahun akan datang, kita akan menghadapi masalah kemarau pula. Siapa nak sangka? United Kingdom ada masalah kemarau baru-baru ni. Jadi ini semua perlu kita terapkan sebagai satu cara berfikir dan bertindak. Prevention is always better than cure. Jadi itu tahap pertama. Dan perlu disusuli semasa aman damai. Tapi sayangnya, masyarakat Malaysia kita perhatikan, kita dapat menggerakkan tenaga dan sumber kita cepat-cepat bila dah berlaku bencana. Sangat baik. Mercy Malaysia, pertubuhan NGO yang ramai, bergerak selepas. Tapi sebelum tu kurang. Jadi kita harap sama-samalah kita, walau sedikit ilmu dan kebijaksanaan itu, kalau kita dapat kumpul dan garapkan, kesannya akan lebih menarik dan sama-sama kita lakukan seawal yang mungkin. Ya, dalam kita rujuk kerangka Sendai misalnya Prof, dunia sudah pun merangka satu pelan tindakan global untuk mengatasi bencana alam ini. Sama ada kebakaran hutan, banjir besar, hurricane, gempa bumi dan seumpamanya dari aspek mitigasi dan juga adaptasi. Kerana itulah yang kita boleh lakukan. Kita tak boleh halang bencana ini. Tetapi dari sudut jangka masa panjang Prof, misalnya saliran sungai dari aspek hidrologi, mengapa ini juga perlu ada pelaburan yang sesuai? Kerana dengan aktiviti pembangunan yang aktif dan isu perubahan cuaca ini sistemik, kita tidak boleh guna cara lama dah. Lencongan perlu dilakukan. Pengurusan sungai nak korek mendapan dan sedimen tu perlu berkala. Kalau di kawasan kita misalnya, kawasan perumahan, kita tengok longkang pun penuh dengan rumput, penuh dengan sampah. Jadi nak salahkan kerajaan, nak salahkan bila hujan lebat sikit dah banjir kilat. Jadi cepatlah kita menuding jari tak ada maintenance dan sebagainya. Mengapa ini perlu ada pelaburan dan sistem-sistem yang lebih proaktif Prof, supaya kita dapat melakukan pencegahan berbanding apa yang kita lalui sebelum ini Prof? Oh, sangat benar sekali apa yang dinyatakan oleh Haji Nazri itu. Tepat sekali. Betul, kalau mengikut Sendai Framework, rangka kerja Sendai itu, DRR, Disaster Risk Reduction, elok kita bekerjasama merancang cara untuk mencegah kerosakan, kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda seawal mungkin. Dan di sinilah perancangan itu perlu dilakukan dengan bijaksana. Dan sebab itu kalau di negara kita sendiri Haji Nazri, memang kita tak kekang atau tidak kurang dengan dasar-dasar atau polisi, kenyataan blueprint, roadmap, transformasi negara. Terkini ialah Water Sector Transformation 2040. Dalam itu pun ada perancangan Integrated Water Resource Management, bagaimana nak tangani dan urus kalau air terlalu banyak, terlalu sedikit dan sebagainya.
Ya, benar. Dan bila nak bergerak ni, bila Haji Nazri Kahar kata kena proaktif, betul. Kedua, kena ada pelaburan. Betul, investment. Tetapi pelaburan itu janganlah kita hanya menjangkakan dari segi wang ringgit. Kadang-kadang apa yang diperlukan ialah pelaburan daripada tenaga dan sumber individu, kumpulan syarikat-syarikat yang berada di suatu lokasi. Ya. Kalau kita belajar daripada Jepun dan Korea pun, mereka menggunakan sistem prefecture ataupun daerah-daerah, kumpulan daerah-daerah. Pihak swasta, pihak kilang-kilang akan mendedikasikan misalnya setiap minggu, satu hari itu akan dihantar pegawai-pegawai pengurusan dari kilang masing-masing, syarikat swasta masing-masing berbincang, mencari penyelesaian untuk menyelesaikan masalah-masalah banjir ke, kemarau ke, gempa bumi ke, di peringkat mereka. Bila dah ada penyelesaian sedikit, pihak kerajaan juga dijemput. Itulah perbezaannya mereka yang berada di negara yang maju, yang juga mengalami pelbagai jenis bencana yang lebih teruk daripada kita. Jadi kita boleh adopt and adapt. Kita boleh ambil apa yang sesuai. Ambil minda dan semangat proaktif dan melabur menggunakan sumber tenaga masing-masing. Jangan hanya menunggu kerajaan semata-mata. Syukur Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk banjir ni memperuntukkan 8 juta rasanya untuk operasi menghadapi banjir monsun Timur Laut kali ini. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kita akan buat perbincangan susulan dengan Prof. Menarik kerana kita menjurus kepada pelan tindakan, sistem amaran awal dan pelan di peringkat yang paling rendah ataupun di peringkat akar umbi. Kerana inilah mereka yang akan menjadi responder awal apabila berlakunya bencana dan juga banjir ataupun banjir kilat di kawasan masing-masing. Terima kasih Prof. Datuk Dr. Mazlin Mokhtar, Timbalan Ketua Penyelidikan Jaringan Penyelesaian dan Pembangunan Lestari ataupun SDSN Asia dari Sunway University. Dan itu saja perbincangan saya dengan Prof. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.